Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa anna Muhammadan Allahumma salli wa sallim abdika wa rasulika nabil mustafa sayyidina rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sidqul wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi bi wajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa baraka rasulina bil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi pada pengajian kitab Mizanul Insan muka surat 98 ya. Ikut dalam catatan saya insya-Allah. Yakni apa hukumnya bersifat sabar. Sama tengah dengan kitab kita tu. Sesudah kita lihat ada 3 penderitaan, kesakitan, kesusahan di bawah tu. Soal, apakah hukumnya bersifat sabar dalam melakukan perbuatan taat kepada Allah dan dalam meninggalkan perbuatan maksiat? Maka sifat sabar dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan tegah adalah wajib. Kerana perintah melaksana perintah menyuruh melakukan segala amal ibadah itu adalah datang daripada syarak. Perintah itu sendiri adalah wajib, maka menghadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran juga adalah wajib. Kalau kita tidak sabar, macam mana kita nak laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Itu ditekankan di sini, makanya hukumnya adalah wajib mengikut hukum syarak. Hukum syaraknya adalah wajib. Jadi bukan sunat ya. Dan apakah hukumnya bersifat sabar ketika ditimpa oleh bala bencana dan segala kesakitan? Ini tingkatan sabar yang paling tinggi. Sabar ni ada 3 tingkatan ya, yang telah pun kita sebut pada awalnya lagi untuk kita faham. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah dan titah, meninggalkan tegah dan larangan. Itu tingkatan yang ketiga, bawah sekali. Dia bukan yang tertinggi ya. Walaupun dia wajib, tapi dia duduk dalam tingkatan yang ke bawah, yang ketiga. Naik sikit. Yang kedua, yang ketiga tu makna kata yang melaksanakan tingkatan yang ke bawah sekali, melaksanakan perintah saja, tegah tak masuk. Melaksanakan perintah, suruh sembahyang, suruh puasa ya, dan bagai-bagai lagi perintah-perintah wajib lah yang disuruh kita buat ya. Itu masuk dalam kumpulan sabar tingkatan yang ketiga. Naik sikit, tingkatan yang kedua lebih tinggi daripada tingkatan 3, iaitu sabar dalam menghadapi tegahan larangan. Suruh dengan tegah, berat lagi hak tegah ya. Buat dia boleh sembahyang, tapi benda-benda haram ni susah nak tinggal ya. Betul tak? Kita ambil sekarang ni paling dekat dengan kita lah. Hukum, antaranya hukum merokok tu adalah haram, yang telah diputuskan oleh Majlis Fatwa seluruh dunia. Bukan kata hak takat negeri, sampai ke peringkat antarabangsa sudah meletakkan merokok itu adalah hukum yang haram. Bila syarak telah memutuskan hukum, maka dia adalah sesuatu yang didasarkan sebagai dasar syarak. Itu adalah tuntutan syarak ya. Tak boleh kata ini ulama kata Quran tak sebut, dia nak Quran habang tu kata rokok tu haram baru dia nak tinggal ya. Bukan begitu ya. Tapi maknanya apabila sudah disepakati oleh para alim ulama, itu kita ada ijma', kita ada qiyas, sudah diputuskan jadi ijma' ya,
maka tak dapat tidak hukumnya adalah haram. Jadi dalam segi nak tinggal yang haram ni, saya Ustaz, alhamdulillah perintah semua suruh saya buat sembahyang tak tinggal. Subuh pagi bangun awal dia kata, ya, untuk pergi sembahyang jemaah di masjid. Sanggup dia boleh bangun untuk pergi sembahyang jemaah di masjid. Sembahyang subuh tu fardu, ya. Tak itu hadir sembahyang jemaah tu adalah sunat. Hadir sembahyang jemaah tu sunat ke masjid, ya. Kalau wajib semua dosa, sembahyang subuh tu fardu wajib dibuat di masjid, kita pergi buat di masjid. Bergerak daripada rumah pergi ke masjid tu hukumnya adalah sunat. Sunat berjemaah. Hanya yang wajib berjemaah sembahyang Jumaat, ya. Sembahyang Jumaat tu wajib berjemaah. Wajib kena jemaah. Yang lain semua sunat. Ya. Pihak qaryah mengadakan sembahyang jemaah bagi masjidnya fardu kifayah. Faham? Ya. Jadi kita kena faham dulu tu. Jadi pendek kata, kalau ikut hamba Allah ni, contohlah hamba Allah ni, dia kata betul lah, saya ni insyaAllah tak ada masalah pergi sembahyang subuh, habis sembahyang subuh kena rokok sebatang, masa nak pulang tu dia kata kenalah rokok sebatang. Tapi rokok tu saya tahu haram tak, yang tu tak boleh tinggal. Nampak macam mana dapat, ya? Payah sikit nak tinggal yang tu, tu, tapi yang wajib dia boleh buat, maka tu nak tinggal tu berat daripada nak buat, ya. Keadaan kita, nafsu kita memang payah sekali untuk menerima hakikat meninggal. Babu turuk, dia kata, bab meninggalkan. Babu turuk, bab meninggalkan. Susah orang nak tinggal, ya. Tu sebab tu sabak yang kedua tu tinggi sikit daripada hak Allah. Pasal nak tinggal tu berat, maka dia naik nombor 2. Sabak nombor 2 tu dia lebih tinggi daripada hak pertama tadi, yang nombor 3. Yang lebih tinggi, yang pertama sekali, sabar yang paling tertinggi adalah menghadapi bala musibah bencana. Yang ni kita tak dapat elak, ya. Musibah bencana ni memang tak dapat tidak, kita tak dapat elak. Naasnya begitu begini dan bagai-bagai lagi. Bila kita sanggup sedia apabila hadapi ujian bala musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak dapat kita nafikan, min syarri ma khalaq, daripada yang dijadikan oleh Allah. Allah bagi jadi sendiri bala musibah tu, ya. Lepas tu kita kena faham ada hikmahnya, ada rahsianya, ada sebabnya, ya. Itu adalah di sisi Allah amat mengetahui. Kita hanya beriman dengan takdir, beriman dengan qada, beriman dengan qadar. Nampak, ya? Nak jadi benda macam mana kita nak buat? Maka itu wajiblah kita kena sabar menghadapi ujian seperti bala musibah ni. Maka itu syarak meletakkan sabar menghadapi ujian bala musibah itu paling tinggi punya sabar, ya. Itu yang kita dapat lihat lah, seperti pertemanan yang berlaku kita sedang menghadapi sekarang ni pada ketika zaman pandemik ni, ya. Berbagai-bagai macam ujian bala musibah sebab penyakit ni saja, kan, ya. Pekerjaan hilang, perniagaan tak jadi, tak jalan, kan, ya. Saudara-saudara kita yang dekat-dekat dengan kita mati, meninggalkan kita, ya. Orang yang kita harap-harap, ya, yang kita sayang terpaksa meninggalkan kita. Berbagai-bagai lagi lah ujian-ujian yang datang. Ini semua adalah merupakan satu ujian daripada Allah, bala musibah yang tak dapat kita elak. Itulah disebut sebagai bala musibah yang wajib disabarkan. Maka itu sabar pada peringkat yang kita sebut yang pertama sekali adalah makanya. Maka itu kata musannif, apa hukumnya bersifat sabar ketika ditimpa oleh bala bencana dan segala kesakitan? Hukumnya adalah wajib. Wajib. Dia wajib ni wajib zati, bukan wajib ardi. Wajib zati. Wajib pun ada banyak, dia punya martabat wajib tu, kumpulan dia pun banyak. Itu dalam usul fiqh, dan kumpulan usul fiqh kita mengaji dalam bab tu. Kalau kita buka fiqh, mengaji usul fiqh, kita jumpa lah wajib-wajib tu, kan. Ya. Macam apa nama, kemudian dikata musannif, apa hukum bersifat sabar dan melakukan perbuatan sunat? Nak sembahyang sunat, nak sabar. Nak pergi masjid untuk sembahyang jemaah tu sunat lah. Macam mana? Sabarlah, dalam jalan pergi lah. Nak buat macam mana? Nak kena pergi jugalah, pergi masjid lah.
terpaksa tinggal-tinggal. Sayang anak dipukul-pukul. Tahu itu. Sayang isteri ditinggal-tinggal. Inilah dia. Ya, sayang anak dipukul-pukul. Cukup 10 tahun tak sembahyang pukul. Itu tandanya kita sayang anak. Betul. Ya, sayang isteri tinggal-tinggal. Walaupun isteri kita di rumah ya, ada makan, ada minum. Ya, isteri kita penyayang, ya, kita juga sayang isteri kita. Cukup waktu kena tinggal pergi masjid sebab ya, 5 kali kena tinggal isteri satu hari, 5 kali tinggal, bukan tinggal cerai, tinggal kerana kita nak menunaikan hak Allah yang paling dituntut, itu sembahyang jemaah. Jadi hadir sembahyang jemaah itu adalah sunat. Ya, sunat inilah yang dikendaki di sini kita kena penuhi. Macam mana dengan kesabaran menghadapi perkara sunat ni? Adalah sunat hukumnya. Hukumnya adalah sunat lah, ikut dia punya hukum, dia punya prinsip dia lah. Kalau dasar sembahyang jemaah itu adalah sunat, maka hadir juga sembahyang jemaah itu adalah sunat, kecuali sembahyang Jumaat. Jumaat pun pada rakaat yang pertama ya. Dia 2 rakaat, rakaat pertama tu wajib aini, rakaat kedua sunat aini, sunat aini. Ya. Rakaat pertama fardu ain, rakaat kedua sunat ain. Nah, bukan sunat kifayah pula, sunat ain. Lepas rakaat pertama kita boleh keluar sembahyang seorang, boleh balik. Nak balik cepat kan? Tapi pastikan kita tidak tergolong dalam kumpulan 40. Kalau kita ni termasuk 40, nak kena jaga. Lagi yang sembahyang, ayat sembahyang kena jaga. Jangan batalkan wuduk. Sebab wuduk tu syarat sah Jumaat. Kita balik di rumah jangan kentut lagi. Nampak? Pastikan sembahyang Jumaat di masjid tu dah selesai. Tu imam dah bagi salam, baru boleh batal ayat sembahyang. Lagi tu imam tak batal ayat sembahyang, imam belum bagi salam lagi, kita dah batal wuduk, termasuk 40 orang, habis Jumaat minggu itu batal. Semua kena sembahyang Zuhur balik. Kita kena pergi habaq masjid. Oh, hari ni kita sembahyang Zuhur balik. Kalau nak buat Jumaat kena buat Jumaat lain lah. Ya. Kalau tidak, kita sembahyang Zuhur. Itu di antara hukum yang kita nak kena faham lah. Jadi hukumnya adalah hukum sunat. Ya. Apa hukum bersifat sabar dan meninggalkan perbuatan makruh? Ya. Makruh ni ada 2. Satu makruh tanzih. Satu makruh tahrim. Makruh mana ni? Di sini dia tak perinci ni, kita perincikan. Ya. Kitab ni dia tak memperincikan lah, mungkin dia terlepas pandang ya. Makruh tanzih ni maknanya lebih berat kepada yang haruslah. Perkara tegah, makruh ni adalah perkara yang dibenci oleh syarak. Bukan syarak tak bagi, syarak benci. Nampak tak? Ya. Makruh ni adalah perkara yang dibenci oleh syarak mukallaf mengerjakannya. Nampak tak? Cantik tak? Dia punya ta'rif tu, ya. Ya. Jadi maknanya kita syarak bukan tak suka, ya. Sehalal-halal perkara yang dibenci oleh Allah adalah talaq. Talaq dalam soal rumah tangga, suami isteri, ya. Abghadul halal 'inda Allah talaq. Hadis Nabi mengatakan sehalal-halal perkara, halal perkara itu, tapi Tuhan tak suka. Apa dia? Talaq. Kalau boleh jangan cerailah suami isteri, kekal bawa sampai ke mati. Jumpa sampai depan Tuhan pun kita masih suami isteri. Itu yang paling baik. Tapi dah kalau tidak ada jalan lagi untuk mencari kedamaian, untuk tujuan islah, ya, maka boleh cerai. Syarak bagi laluan atas kuasa yang diberi kepada suami untuk menjatuhkan talak. Isteri tak ada kuasa. Jadi talak ni adalah atas kuasa isteri, kuasa suami. Maka itu bila perkara yang wajar, yang patut, tak ada jalan lain dah, mesti kena tinggal, ketika itu talak. Itu pun syarak tak suka, makruh hukum dia. Nampak? Faham ya? Jadi makanya itu makruh apa dia kata? Makruh tanzih, makan bawang. Makan petai.
Makan jeruk, wudu, tempoyak apa semua ni masuk dalam kumpulan makruh tanzih. Dia lebih berat kepada harus lah. Makan tu harus, hukum makan minum tu harus, ya. Makan minum harus. Kalau dah lebih jadi haram. Nampak? Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha yuhibbul la yusrifin. Semuanya kata Allah, makan minum tapi jangan lebih. Semuanya Allah tidak suka kepada yang lebih. Yang tak suka tu adalah wajib. Makruh tahrim dia panggil. Nampak tak? Itu makruh tahrim. Kalau makruh tahrim ni wajib kita kena sabar. Nampak tak? Kalau makruh tanzih, dia kata tadi ini, ya, hukumnya makruh ni hukumnya adalah sunat. Makanya hukumnya adalah sunat. Tinggal makruh ni hukum kau sunat. Tak makan bawang dapat pahala sunat. Ya, kalau memang kita orang yang makan bawang lah, memang tak bukan jenis makan bawang ni tak dapat pahala ni. Jenis yang suka makan bawang ni kan, kena makan bawang, suka makan bawang, mesti ada bawang, ya, dalam makanan kita sebagainya. Tiba-tiba kita tak mau makan bawang tu, kita dapat pahala sunat. Setiap nafas kita naik turun, keluar masuk dapat pahala sunat tu. Tak putus, itu dia. Punya banyak pahala Tuhan lagi. Nampak ya? Itu kelebihan yang kita tadi ni, kita tinggal dengan makruh tanzih. Makruh tahrim ni artinya perkara makruh tegahan yang dekat kepada haram. Makruh tahrim. Dan mazhab Syafi'i tak banyak makruh tahrim ni, ya. Makruh tahrim ni antaranya kita salat di waktu-waktu yang ditegah oleh syarak. Sehari semalam kita ada 5 waktu yang ditegah oleh syarak, ya. Pertama, sesudah bagi orang yang sudah selesai sembahyang subuh, masih ada baki sisa waktu lagi subuh tu, maka sisa waktu itu adalah haram baginya untuk melaksanakan sembahyang-sembahyang sunat yang tidak bersebab dahulu. Nampak tak istilah dia, ya? Haram bagi orang yang sudah melaksanakan sembahyang subuh sedangkan masih ada sisa dan baki waktunya, maka haram di atasnya, haram baginya melaksanakan sebarang sembahyang sunat, bukan wajib, sembahyang sunat yang tidak bersebab dahulu. Ya, samalah. Semua sembahyang sunat yang tak bersebab dahulu saja yang tak boleh. Sembahyang sunat yang ada sebab kemudian boleh. Sebab dahulu, yang sebab dahulu ni sebab dahulu, sebab kemudian tak boleh. Sebab dahulu boleh lah. Nampak tak? Bagi haram baginya untuk melaksanakan sembahyang sunat, melainkan sembahyang sunat yang ada sebab dahulu, melainkan sembahyang sunat yang ada sebab dahulu. Sebab kemudian tak boleh, sebab kemudian haram, tak boleh. Sebab dahulu boleh. Masuk masjid, tahiyyatul masjid, kita masuk masjid dulu, bukan sembahyang dulu. Nampak tak? Tahiyyatul masjid tu sembahyang sunat yang ada sebab dululah. Sebab dia apa? Masuk dulu. Bila dah masuk, tak masuk lagi tak boleh buat di luar. Nampak tak? Aku nak buat dulu tahiyyatul masjid sebelum masuk masjid, tak boleh lah. Dia kena masuk masjid dulu. Masuk masjid dulu, masuk tu jadi sebab dulu, maka boleh sembahyang sunat. Sebab sunat wudu, sunat wudu. Nampak ya? Macam tu lah. Sembahyang sunat wudu. Sembahyang sunat wudu, kita kena ambil wudu dulu, baru boleh sembahyang sunat wudu, sebab dia datang dulu. Nampak tak? Itu kita nak faham tu hukum. Sebab kemudian tak boleh lah. Ya? Anak kita dah dapat appointment untuk buat apa? Buat pembedahan. Ya. Katakanlah nauzubillah, ya. Tak lidung lah. Satu hamba Allah dapat dah appointment, temu janji untuk buat pembedahan. Nampak? Belum pergi lagi, belum bedah lagi, baru dapat appointment dia, belum bedah lagi. Nampak tak? Bila nak bedah? Di bulan depan, minggu depan baru saya nak kena pergi buat bedahan. Jadi tolong buat sembahyang hajat. Sembahyang hajat tu sebab dia kemudian. Nampak tak? Bukan sebab dulu. Jadi tak boleh buat dalam waktu tahrim. Sembahyang sunat jenis tu tak boleh buat dalam waktu tahrim. Sebab dia datang kemudian. Dia belum bedah lagi. Nampak tak? Kalau sudah bedah, dia dah bedah dah. Nampak? Tersandar di hospital, duduk bantai, bypass. Tu, kita pergi ziarah dia. Alhamdulillah, dia kata semua pembedahan berjalan dengan baik. Tolonglah doa, buat sembahyang hajat kat saya, bagi saya cepat sembuh. Boleh bergerak seperti biasa. Itu boleh. Sembahyang sunat tu boleh sembahyang bila-bila masa. Itu bukan makruh. Tapi kalau sebab kemudian dia belum operate lagi, baru nak suruh kita buat sembahyang hajat, ini sebab kemudian
Kalau kita sembahyang dalam waktu-waktu tahrim, waktu-waktu yang dia tegah 5 waktu tu adalah hukumnya haram. Nampak tak? Itu panggil makruh tahrim. Wajib kita kena sabar. Ingat kan? Anak kita dah paksa dah. Anak kita dah paksa dah. Dia sudah paksa, baru dia bagi tahu, ayah, tolong buat saya sembahyang hajat. Dia kata bagi saya supaya saya dulu paksa. Nampak? Apa nak dulu lagi? Examiner tu lah, betul nak check tu kan. Waktu tu lah dia nak tentukan kita ni boleh ke tak boleh kan. Kadang-kadang examiner tu dia kesian ni. Tu ikut tu kena bagi berapa? Kena bagi 8 kan. Ya, dia bagi 5. Nampak ya? Patutnya C, dia bagi B. Contohlah betul lah. Ya. Jadi bila kita buat sembahyang hajat tu, Allah geraklah kepada examiner tu sebagai penyayang sikitlah bagi budak ni faham. Nampak? Dari itu. Orang examiner ni dia kena buat waktu dia nak paksa tu jangan ada 2 perkara. Pertama tengah marah, kedua tengah lapar. Jangan. Hakim, qadi, pemutus hukum, nampak tak? Examiner yang nak check kertas kita tu, waktu dia nak buat kerja tu, dia jangan ada 2 perkara, 2 ketika. Jangan menghadapi 2 suasana. Dia tengah marah, dia tengah duk marah kat siapa kan, masa tu dia buka Allah, patut benda tu boleh dapat C, dia bagi kosong tu. Dia tengah marah. Kedua, dia tengah lapar. Hakim tengah duduk lapar. Pergi putus hukum, tak boleh. Nampak ya? Orang tu patut boleh sepanjang hayat, hidup sepanjang hayat. Hukum penjara sepanjang hayat, dia pun gantung tu. Nampak? Kawan tengah lapar. Sebab tu hukum hakim ni, pengadil yang menjatuhkan hukum, ketika menjatuhkan hukum tu hendaklah dia tidak ada 2 suasana. Ya, pastikan jangan lapar, kemudian jangan tengah marah. Sebab tu kita kena banyak sabar, pakai-pakailah. Itu di antara sedikit tip kita faham tentang hukum ya, hukum orang dia itu hukum. Qadi-qadi ini kena tahu hukum ni dah. Sama juga kita nak hukum anak-anak kita kan ya. Kita nak buat keputusan apa-apa kepada anak-anak kita pun kita kena macam tu jugalah. Tengah buat keputusan tu jangan tengah marah. Bapak tak makan lagi, bagi bapak makan dulu. Bapak dah makan kenyang, baru orang minta. Baru jadi ya. Nak minta apa tengah duduk lapar, pergi minta Allah, geram ya kan terus tak boleh itu yang kita nak kena faham tu ya. Na'udzubillah, itu sudah naluri manusia. Kita tak dapat nafikan kewujudan, nafinya adanya naluri macam tu. Baik. Kemudian apa hukum bersifat sabar dan melakukan atau meninggalkan perkara-perkara mubah? Mubah ni banyak, harus. Perkara mubah harus dalam syarak ni cukup banyak. Berumah tangga, berumah besar, berkereta, begitu, begini, berpakaian cantik, beristeri cantik, bersuami handsome, ya kan? Itu semua masuk perkara harus. Makan itu, makan ini, macam-macam makan di rumah, makan di restoran, ya. Makan di pantai, ya. Ikut-ikutlah, ya. Nak makan apa nak makan ya, semua benda-benda yang halal boleh makan, harus hukum dia. Nikah pun harus menikah. Kalau nikah wajib banyak berusaha, banyak tak nikah tu berusaha nikah pun harus. Sedar semua benda-benda harus ni sabarlah ya. Sabar di atas perkara harus ini, maka hukumnya tadi ini ya disebut oleh musannif, hukumnya juga adalah sunat. Syarak punya murah pahala bagi kita lagi ya. Allah Maha Pemurah bagi pahala sunat. Nantilah aku nak beli kereta, lalu pakai motor kan, nak beli kereta kan, boleh tak boleh? Harus boleh beli, bukan wajib kena beli ya kan. Tapi kita belum ada lagi cukup wang, belum ada cukup lagi ya wang nak beli, sabarlah. Sabar tu sunat, boleh faham ya. Jadi itu kita nak pergi makan ni, jauh ni nak pergi tempat ni, nak makan ni jauh, nak pakai ikan bakar ke apa kan, ya, tempat special, nak pergi tempat tu jauh kan, ya, boleh ke nak pergi ni, jauh ni, mau juga lebih kurang dalam 20-30 km nak sampai, ya kan, kemudian kena beratok pula lagi, ya, dia tulis siap beratok, ya kan? 786 beratok,
kan? Macam mana? Kena sabar? Sabar. Sunat. Duk beratur tu sunat. Dapat pahala. Nampak? Nampak syarat punya. Ya? Bukan harus beratur. Dia beratur tu. Beratur bila nak makan juga kan. Ya? Nak makan juga kena beratur. Jadi beratur tu sunat. Kerana nak kena sabar. Nampak? Oh, saya tak sabar. Tak boleh. Saya nak pergi dulu. Potong giu kan. Ya, tentulah orang marah. Macam-macam dah jadi kan. Ini antara kita kena faham sedikit. Semua soal ada hukum. Ya, kita ada hidup ni sentiasa diiringi oleh hukum taklif. Selama mana kita bernama mukallaf, mukallaf ni orang yang punya akal, ya, orang yang sampai balik kepadanya, ya, dan orang yang cukup indera. Itu kita panggil mukallaf. Kita lah cukup indera, ya. Inderanya 3 ada dekat dia. Tiga ada dekat dia. Mata, telinga, mulut. Ada 3 benda tu dekat dia, dia sudah cukup indera. Nampak tak? Tangan kaki tak ada, tak apa. Nampak tak? Tak ada 3 benda tu memang mana ada. Orang tu above the law lah, tak ada. Tak ada mata, tak boleh tengok, mata buta. Mulut pun bisu, telinga pekak. Above the law. Orang ni tak payah sembahyang. Free. Ini bukan mukallaf. Kita kalau 3 benda ni mukallaf. Ada telinganya, boleh dengar, ada matanya, even 1 di antara 3 lah, walaupun 1 di antara 3 pun ada dekat kita, mukallaf kita. Kedua, baligh, sudah sampai seruan Islam kepada kita. Yang ketiga, akil, punya akal, tak gila. Okey, selama mana mukallaf, jatuhlah 5 hukum atas kita. 5 hukum jatuh: wajib, haram, sunat, makruh, mubah. 5 hukum. 5 hukum ni bukan jatuh begitu saja terus, dia kena ada pula 5 hukum lagi yang mengiringi 5 hukum ini. Dia panggil hukum wada'i. Hukum wada'i. Sah, syarat, nampak, batal, fasad. Ya, sebab. Itu 5 nama ada. Sah, syarat, nampak tak? Mani'. Ya. Batal, sebab. Itu 5 hukum wada'i. Jadi 5 hukum kali 5 hukum, maknanya kita setiap mukallaf bila dia bernapas, dia bernyawa, dia hidup, dia bergerak, dia belum tidur, dia tak tidur habis. Kita belum tidur, maknanya kita masih ada akal. Belum tidur, kita diiringi oleh 25 hukum. Nampak tak? Ya, kita tertakluk kepada 25 hukum, tuan-tuan. Jangan buat senang tu. Ya. Wajib sembahyang, ada syarat, ada sebabnya. Nampak tak? Wajib sembahyang, sudah masuk waktu, itu syarat. Nampak tak? Bila buat baru sah, ada ayat sembahyang. Nampak tak? Tidak ada halangan, maknanya bersih. Orang perempuan sudah ada haid, tidak ada halangan. Orang lelaki misalnya tidak ada halangan. Ya, apa-apa halangan? Halangan misalnya dia berhadap besar. Nampak tak? Ya. Itu pun ada gaya juga, ada cara, ya. Syaratnya dia kenalah mengangkat hadas. Nampak tak? Ya. Tak ada air nak mandi. Nampak tak? Tak ada tanah nak ganti tayamum. Nampak tak? Ya. Dipanggil orang ini faqidut tuhurain. Dalam fiqh mengatakan faqidut tuhurain, orang yang gugur daripada 2 alat bersih. Dia tak boleh ambil air, tak boleh guna tanah. Nampak tak? Macam mana nak buat ni? Ketika itu jatuh darurah. Nampak tak? Di sini mana kata dia tak ada sembahyang, tak sah. Sebab tak ada benda. Sembahyang juga macam mana nak buat? Hanya sebagai menghormati. Itu cuma fiqh tu. Punya halus tu. Dia susun macam tu, kita kena faham ke betul. Jadi maknanya dalam soal yang kita nak ambil kira tadi ini, hukum bersabar dalam soal-soal harus ini adalah sunat. Apa hukumnya bersifat sabar dalam meninggalkan kesenangan dunia yang lebih daripada yang diperlukan? Ya, sabar lebih daripada kita perlu. Apa yang kita perlu? Sekadar yang kita perlu, kita makan minum perlu, kan? Boleh makan sepinggan nasi, ada sedikit lauk pauknya, sudah cukuplah. Boleh teguk, ya, segelas air, sudah cukuplah. Kita nak minum 3 gelas, itu harus. Ya, kita nak makan 3 pinggan, itu harus. Nampak tak? Tahan, tak mau makan 3 pinggan. Aku kira-kira roti canai tiap pagi, paling kurang 3 biji. Nampak tak? Boleh pergi. Ini jin ni. Nampak ya? Tu, ya.
Lekeh-lekeh aku ni takkan roti canai 3 keping tu tak ada apa. Nampak tak ya? No. Tapi dia tinggal, dia makan satu je. Nampak tak? Hukum dia begitu. Apa hukum dia? Ya. Hukum dia sunat. Sunat. Bukan wajib, ya, sunat. Boleh makan 3 pinggan, makan sepinggan. Ya. Boleh makan 3 keping roti canai, dia makan sekeping je. Sabar. Aku tak mau guna sebab nak orang ni nak masuk dalam dalam kumpulan kumpulan tarekah. Ya. Tarekah ni untuk membentuk peribadi kita menjadi hamba Allah yang sentiasa dekat dengan Tuhan dan mencintai akhirat dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tujuan tarekah ni adalah untuk semata-mata kerana untuk mencintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nampak tak? Itu tujuan tarekah. Ya. Jangan salah faham ya. Jadi adalah cara-cara gaya-gaya dia nak masuk tarekah tu pula, kan? Ya. Sebab itu disebut tarekah ni adalah orang yang salikin. Salikin ni maknanya dia akan menuju ke akhirat. Dia sudah ada satu vision yang tepat, dia sudah ada satu destinasi yang yakin, dia sudah ada satu laluan yang mantap, iaitu untuk menuju kepada Allah, untuk mengimbau ya rahmat Allah, pengampunan Allah, keridhaan Allah di akhirat. Maka itu kita panggil tarekah. Jalannya jalan tarekah. Jadi jalan tarekah ni dia susun, ya. Banyaklah kalau kita nak ikut jalan tarekah ni, kita kenalah ikut berbagai-bagai prosedur. Dia ada prosedur di sini dalam tarekah ni ya. Antaranya kita kena jaga makan minum, kan? Kita tak boleh gopoh, kita kena lihat ya apa dia punya syarat-syarat untuk kita nak masuk dalam kumpulan tarekah ni. Itu kita nak faham dulu. Antaranya diatur cara makan minum kita. Nampak tak? Hang dia biasa makan roti canai 3 biji, hang tak dia makan 3 biji, makan sebiji je. Nampak tak? Apa artinya? Supaya kurang makan. Dalam tarekah kena kurang makan. Nampak tak? Kurang tidur. Dah tak boleh tidur 8 jam lagi dah. Ya. Kita kena bangun lagi malam-malam untuk sembahyang tahajud. Sebab tu dia ada beberapa cara lapangan yang dipanggil, antaranya disebut oleh musannif dalam ulama-ulama Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, memperdalamkan jauh ni. Kalau kita lihat, pertamanya antara yang disebut sebagai tajarrud, istilah-istilah yang dipakai dalam tarekah. Tajarrud, uzlah, al-faqr, ya. Kemudian dawamus sukut, lagi dawamus zikr, kemudian lagi qillatul akli, dawamus saum, dawamus sahar, qiyamul lail, safar. Ini adalah antara latihan-latihan kebatinan. Saya tak pernah perahusi perkara ni lagi. Kita mengaji tak pernah sampai. Saya tak pernah pergi yang begitu dalam lagi lah. Ya, tapi inilah dalam tarekah, tuan-tuan. Orang tarekah kena tahu ni. Siapa yang ambil tarekah dia kena faham ni benda-benda ni. Jadi makna kita, antara contoh kita sebut di sini seperti uzlah. Uzlah ni paling penting, iaitu menyisihkan diri daripada pergaulan yang sia-sia. Ada tempat-tempat tentu tak boleh pergi dah. Tempat yang sia-sia, lara-lara tak boleh pergi dah. Nampak tak? Ya. Pergaulan-pergaulan kena jagalah, ya. Nak masuk parti politik kan, nak masuk mana-mana tempat itu kita kena jaga, ya. Kita kena perhati apa tempat tu ada syubhan ke tidak, ada unsur-unsur haram ke tidak, ada unsur-unsur lara, sia-sia ke tidak. Itu kena cek tu. Yang uzlah ni untuk membentuk peribadi kita supaya tersisih daripada sebarang bentuk anasir-anasir yang boleh menggugat nafsu, yang boleh mencabar kita punya syahwat, yang boleh menggugat kita punya akal. Itu kita sebut sebagai uzlah. Uzlah tu dia makna kata apa hukum? Kena sabar. Dulu aku boleh pergi lah nak tengok wayang, pergi panggung wayang, pergi tengok konser, apa boleh. Lah tak boleh pergi dah. Nampak tak ya? Tak boleh pergi tempat-tempat tu. Dah. Sama juga macam kita kurang makan tadi, atau bawa makan dia, dia panggil apa? Dawamus sukut. Dawamus sukut ni kurang cakap. Tak boleh lagi dah. Kita banyak cakap pada benda-benda yang bukan wajar ataupun tidak relevan, kita tak boleh bercakap dah. Nampak tak ya? Ada perkara nak masuk lawak, raja-raja lawak pun tak boleh dah. Dulu aku ni masuk raja lawak kan.
Ya. Sekarang itu je aku punya cara income nak dapat kan, ya. Masuk dapat 500,000, 200,000, alhamdulillah, ya. Dapat banyak duit kan. Cara aku punya profession itu je. Boleh main lawak, boleh persembahan lawak, ya. Hari ni tak boleh dah. Kalau nak masuk tarikah, aku kena tinggal benda-benda ni. Nampak tak? Tak boleh dah. Dah lara. Apa benda yang lara tak boleh lah. Nampak tak, ya? Apa yang sia-sia tak boleh lah. Sebab itu konsep orang beriman. Orang beriman kepada Allah ni yang iman sempurna, iman yang berjaya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim, maknanya mereka dia di antaranya kata Allah qad aflahal mu'minun, yakni alladzina hum fi salatihim khashi'un, beruntung berjaya orang-orang beriman. Qad yang ada pada awal ayat ni, qad tahqiqi mengikut tata bahasa Arab, ya. Qad yang telah memutuskan sebagai suatu pentahqiqan, confirm. Makna kata orang yang berjaya, yang beriman ini antara kejayaan iman yang berjaya ni macam mana? Iman yang sukses. Itu kita sebut baru sikit lah. Iman yang sukses ini, yang kata iman yang berjaya, iman yang sempurna, iman yang berjaya adalah bila sembahyangnya khusyuk. Kalau sembahyang tak khusyuk, ni imannya belum sempurna. Betul tak? Itu dia. Dia belum mencapai kejayaan iman. Sebab tu Al-Quran sebut qad aflahal mu'minun. Qad tu di hujung ayat tu. Orang mengaji bahasa Arab, Al-Imam Syafi'i magnum malam, dia ulang-ulang ayat tu 50 kali tau. Dia baca ayat tu. Kerana qad itu punya rahsia yang cukup dalam, ya. Sesungguhnya kita terjemah dekat tu, ya. Nampak? Apa rahsia dalam qad ni? Iman itu semua yang kata sebelah perkara Al-Quran sebut tu, segala sifat-sifat orang beriman itu duduk dalam qad. Duduk dalam qad tu. Nampak tak? Pertama, orang yang imannya berjaya kepada Allah, iman berjaya. Iman yang berjaya ni iman haqqan, iman hakiki. Nampak tak? Itu iman yang kita berjaya. Tandanya iman berjaya, buktinya iman berjaya, sembahyangnya khusyuk. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lagi iman yang berjaya, alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni mereka daripada perkara yang sia-sia dia tak buat. Orang beriman ni tak akan buat perkara sia-sia. Nampak? Apa duk buat Pak Long? Duk saja. Duk ayun kaki, duk duit, duk ayun kaki. Apa duk buat Pak Long? Tak ada apa. Nampak? Ini bukan iman yang berjaya. Nampak tak? Ini orang yang lemah iman. Nampak tak? Tu nah. Orang yang berjaya, orang yang beriman ni, dia tak akan buat kerja duduk saja, tak ada kat dia. Ya. Dia mesti lakukan sesuatu. Apa yang boleh kita buat kebajikan? Nampak tak? Sebab ada dua, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haqq ada kena mengenalkan masyarakat lah. Bila kena masyarakat, banyak kena sabar lah. Nak jaga yang tu, nak tengok yang ni, aku nak kena pergi masjid. Nampak tak? Ya, nak kena pergi masjid, nak kena tengok urusan masjid, ya. Ada banyak cerita kalau orang masjid pula. Kalau orang kerja, orang kerja di majikan, dia pejabat-pejabat, kena tengok pejabat pula. Nampak? Aku nak kena jaga kerja betul, amanah dibagi kepada aku, gaji dibayar kepada aku, semua dia ambil kira tu. Nampak? Ya. Semua tu kena hati-hati dengan penuh-penuh. Nampak tak? Duduk saja. Nampak tak? Ya. Masuk lapor pukul 8, hilang saatnya pukul 9 baru masuk pula. Mana habis jam lagi? Breakfast. Betul ya kata? Ini bukan iman yang berjaya ni. Sebab dia buat kerja yang sia-sia, lara. Nampak tak? Laranya di situ adalah kerana mengabaikan waktu tugas, sedangkan dia bayar gaji penuh. Nampak tak? Nampak tu? Faham tak tu? Kalau kita tak buat, kita tak betul-betul adili, Tuhan akan ambil balik duit tu. Duit gaji kita Tuhan akan ambil balik. Kita simpan taruh, Allah dia ambil balik duit tu. Nampak tak? Pasal benda tu lara. Jangan fikir kata benda tu sia-sia. Apa hasibtu annama khalaqnahu abasa. Jangan kau fikir apa Tuhan jadikan tiap-tiap satu ini sia-sia, tak ada apa-apa. Tuhan sebut sendiri, faham? Ya. Tidak ada benda yang Tuhan leka. La. Ya. Semuanya diambil kira. Kita diingat kita dalam masalah, ya. Ya. Buang waktu-waktu kerja, guna waktu kerja untuk urusan-urusan dunia, urusan-urusan dia pribadi. Nampak tak? Tapi terima gaji penuh.
Nampak tak? Jangan fikir kata gaji tu yang kita terima tu di luar pandangan Allah lah. Allah akan fikir sampai masa dia ambil balik. Macam-macam cara dia boleh ambil balik. Nampak tak? Mungkin cara yang tak baik, cara yang sakit, cara yang agak menyusahkan kita, cara yang berikan mudarat kita, banyak cara. Nampak tak? Tidak. Jangan leka ya. Allah tidak pernah lalai, lupa. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nampak tak? Dia tidak mengantuk dan tidak hampir mengantuk dan tidak tidur. Itu kena faham tu sifat Allah ya. Ini kita baca ayat kursi tu. Faham ya? Jadi makanya diambil kira sebagai suatu kenyataan yang diberi oleh Allah SWT. Boleh azan dulu ya. Azan lah, ambil berkat waktu masuk nanti ada orang nak sembahyang. Tak sihat ya, kaki. Baik, sambung kita Allah. Hamdalillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah. Itu kita sebut. Jadi makanya apa yang boleh kita ambil secara kasar untuk sabar dalam perkara harus ni. Kita masuk tarekah tu, kita dah ada satu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sebut pertama tadi, antara yang saya sebut tajarrud. Dia kata tajarrud ni maknanya kita cuba melepaskan apa-apa tanggungjawab kita dengan urusan duniawi yang boleh mengganggu ibadat kita. Apa-apa urusan duniawi yang boleh mengganggu ibadat kita, nampak tak ya? Satu hamba Allah duduk sembahyang, memang gaji dia kemai lah, pendapatan memang mewah sungguh, tapi tak boleh sembahyang Jumaat. Kerap kali tinggal Jumaat. Nampak ya? Sebab dia deal dengan antarabangsa. Terpaksa deal dengan antarabangsa, duduk depan komputer apa semua begitu begini ya, urusan perniagaan. Maka tak dapat tidak, dia kata hal ni kacau. Ni tajarud, kena tajarud. Apa tajarud? Tinggallah dunia ni, carilah kerja lain, rezeki Allah Ta'ala tanggung. Ini baru kita pegang dasar tu, nampak? Selagi mulut kita boleh bergerak, lidah kita ada rasa, ada rengkung boleh telan, ada langit-langit ya boleh mengesan ya, ada deria rasa, ada rengkung, ada perut boleh telan, ada rezeki. Jangan bimbang. Nampak tak? Boleh tak? Faham tak? Kalau Tuhan bagi rasa tu, ada rasa lagi, ada syahwat lagi, ada keinginan lagi, ada rasa lapar, ada rasa kenyang ya, ada perut boleh isi makan, insya-Allah ada rezeki. Jangan bimbang. Sebab tu Allah buat mulut, Allah tak akan buat benda sia-sia. Faham ya? Kita kena peganglah. Jadi makanya dia pun tinggal dah kerja dia. Pendapatan dia tuan-tuan sebulan 45,000. 45,000. Tapi tinggal Jumaat. Sebulan kadang-kadang dapat sekali ya Jumaat. 3 Jumaat tinggal. Nampak tak? Kadang-kadang 4 Jumaat pun tak dapat. Nampak tak? Duit bertimbun-timbun di bank. Nampak duit naik ya? Tak pernah turun. Nampak tak ya? Kereta syarikat bagi. Syarikat bagi kereta. Hak dia punya kereta selimut, tak pakai. Nampak tak? Apa nak buat sekarang ni? Dia pun fikir, aku tak kena gaya. Nampak? Jangan kata Jumaat, waktu-waktu lain pun tercabar. Sembahyang ni macam pencuri. Nak sembahyang macam pencuri. Cari ikut ruang mana baru nak sembahyang. Nampak? Ya, ikut dan. Kan rugi tu. Ya. Kita punya rezeki banyak. Walaupun rezeki Tuhan bagi banyak, boleh telan sekilo daging sekali ya. Tak boleh kan? Kadang-kadang tak nak makan daging. Tak boleh makan daging. Tak boleh makan. Kalau berlepas sekali daging dalam mulut sekali tak apa. Tak boleh. Kadang tak boleh makan daging tak. Maka tu dia pun surrender. Tinggal. Lepaskan diri daripada kerja tugas tu, kerja lain lah. Nampak? Kerja lain pendapatan tak macam tu lah. Sikit dah dapat lah ya. Nak pergi kerja rendah-rendah pula orang tak mau terima dah. Sebab dia punya kepakaran tinggi. Nampak tak? Sarjana ni macam mana nak tinggal? Nak pergi kerja pam minyak dia tak mau terima. Tak boleh. Nampak? Tapi dia ambil juga. Hari ni pam minyak ambil ya. Tu betul. Jadi orang ni dia tajarud. Tajarud tu artinya melepaskan apa-apa yang boleh mengganggu dia dalam ibadah dia kepada Allah. Boleh mengganggu hubungan dengan Tuhan. Nampak tak? Boleh mengganggu abang ibadat dia. Itu kita panggil tajarud. Orang akhirat ni, orang nak pergi menuju kepada akhirat, orang tarekah,
kena ada yang di satu ni. Tajarud ni kena ada. Nampak? Itu yang pertama. Yang kedua kita sebut sebagai uzlah, kita terang dah tadi, menyisihkan diri pergaulan-pergaulan yang sia-sia. Tidak bergaul, tak campur lagi dah. Macam Umar bin Khattab. Dia duduk campur dengan depa ni, orang kafir Quraisy ni, jahat lah, pukul orang, rompak, bunuh orang, macam-macam pergaulan dia semua begitu. Nampak tak? Satu hari dia pergi ke Kubah, dia pergi ke Kaabah, kebetulan dia lalu tepi Kaabah, dia tengok Nabi tegang sembahyang. Nabi baca ayat, dia menyorok balik ke lampu. Dia menyorok balik ke lampu, dia tengok apa Nabi baca. Rupanya ayat yang dia dengar tu bukan ayat-ayat kalam manusia. Ayat-ayat orang Arab Quraisy ni dia tak boleh dengar ayat Quran sampai lah ni. Orang Arab Quraisy ni kalau dia dengar ayat Quran tuan-tuan, ya, dia lemah. Dia lemah. Jiwa dia akan jadi mula begitu cerah, ya. Dia nampak besarnya nilai Al-Quran. Ya. Itu bukti sekali lah, ya. Tuhan bagi macam tu. Sebab tu kita baca Quran lahjah dia, lahjah Quraisy. Kita baca sekarang Quran tu lahjah, mengikut lahjah Quraisy tu kita baca, ya. Sebab kefasihan bahasa yang dalam kalangan bangsa Quraisy itu memang tinggi, ya. Sebab Imam Syafi'i walaupun dia keturunan Quraisy, mak dia suruh pergi belajar lagi bahasa. Hang pergi ke Madinah jumpa dengan suku Huzail. Suku Huzail pergi belajar bahasa Arab dari depa. Bahasa Arab depa ni adalah tinggi kerana depa bangsa Quraisy. Nampak tak? Depa dapat memahami bahasa Al-Quran dengan begitu indah. Pergi mengaji dengan bahasa Arab. Nampak? Walaupun dia sudah ahli bangsa Quraisy, sudah hafal Quran, sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik, tapi dia masih lagi memperdalamkan bahasa Arab dia. Kerana nak ambil lahjah Arab yang betul. Nampak? Ya? Sebab dapat memahami Al-Quran dengan lebih dalam, dengan lebih halus, dengan lebih seni dan lebih menusuk jiwa. Itu dia Al-Imam Syafi'i rahimahullah anhu. Kelebihan dia, ya. Jadi maka itu yang ketiga, uzlah. Kemudian yang ketiga, faqru. Faqru ni fakir artinya tiada punya apa-apa dalam kategori hitungan dunia, tidak ada pergantungan apa-apa dirinya kepada makhluk. Itu penting. Dia tak bersandar kepada makhluk. Nampak? Bila tak bersandar makhluk, dia tak takut lah. Dia tidak ada kebimbangan kepada makhluk. La khafun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nampak? Ini yang boleh ditulis oleh satu buku oleh Syekh Abdullah Al-Qarni, seorang ulama Saudi, ya. Muda dia dalam sekarang 48 umur. Dia tulis buku apa? Don't be sad, la tahzan, Arab kata. Terjemah buku tu macam goreng pisang punya laku, ya. Best bookseller satu dunia, pakat beli, ya. Tapi beli tak baca. Itu yang teruk. Itu terbaik. Don't be sad. Dia nak tegang tu makna dia fakir ni. Orang fakir ni dia tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada manusia, ya. Tidak nak. Tak ada kata bergantung kepada manusia, bergantung perkara apa-apa pun dia tak bergantung. Hatta kalau sakit dia tak bergantung kepada ubat. Tu dia, nampak tak? Apalagi doktor, apalagi hospital, lagi tak nampak lah. Nampak tak? Tapi bukan dia tak mau pergi hospital lah. Jangan salah faham pula, kan. Sakit kena pergi hospital jugalah. Tapi dia tidak bergantung. Sebab dia datang semua satu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia pegang. Di situ ada tauhid uluhiyah ada dalam tu. Tauhid ubudiyah ada dalam ayat tu. Nampak tak? Tu tak faham, tu tak ngaji mana tak. Semua tu halus, banyak benda kita nak dalam ngaji tu, ya. Kita faham luas ilmu Allah. Kemudian sudah fakir, ya, faham lagi. Yang keempat kita sebut sebagai dawamu sukut, banyak diamlah pada perkara yang tak patut diam. Ya, nak melawak, nak gurau-gurau sedar apa tak, ya. Tapi kena ada juga sekali-sekali gurau. Kalau tidak kita punya hati akan jadi keras. Salah satu daripada menyebabkan hati jadi keras kerana tidak adalah gurau. Nabi pun gurau juga, kan? Nabi pun gurau. Kita pernah cerita lah kan bagaimana Rasulullah cakap masalah syurga. Yang masuk syurga semua cerita belia, ya.
Rasulullah nak terang kata, masuk penghuni syurga paling tua umur 33 tahun. Umur ahli syurga yang paling tua umur dia 33 tahun. Nampak tak? Duk 33 tahun tu lah sampai bila-bila. Nampak tak? Paling tua. Jadi orang tua tak masuk syurga. Nabi kata orang tua tak masuk syurga. Makcik di luar tu mengeruk, menangis, mengaum. Pasal dia tua. Habislah dia kata, Rasulullah sendiri dia kata orang tua tak masuk syurga, makcik tak masuklah syurga. Dia pergi depan Nabi, ya Rasulullah, makcik tak masuk syurga lah sebab Rasulullah kata orang tua tak masuk. Nabi nak Nabi senyum kan. Makcik masuk syurga, tapi makcik tak masuklah macam ni. Kalau makcik macam ni, macam mana makcik nak seronok makcik tua? Dia tak larat nak makan, tak lalu nak berjalan, tak kuat. Nampak tak? Allah akan gantikan makcik jadi muda. Nampak tak? Tu dia dah. Tu dia. Dia pun seronok lah dengar. Lega. Itu melawak Nabi. Nampak tak? Ya. Wahai Muaz, wahai Abdullah, Mas'ud, mata dia merah. So eyes orang panggil mata merah, sakit mata kan. Satu adik walid campak, sakit mata tu adik walid campak 7 walid kan. Ni satu daripada campak sakit mata lah. Ya. Rasulullah kata dia hantar dia makan kurma tau. Jangan makan kurma lah, mata hang ni panas, kurma panas. Jangan makan kurma tu mata hang sakit. Dia kata, ya Rasulullah, bolehkah anda makan dengan sebelah mata? Dia melawak kat Nabi. Ya, Nabi pun senyum. Itu dah. Kena ada yang melawak. Sense of humor. Kena ada orang putih kata ya. Tak gitu lah. Kita tak boleh betul melawak, kena melawak juga kan. Tak melawak tak boleh. Itu satu perkara. Jadi kalau tidak hati kita mati. Dalam masa kita dawam sukut, kita diam tak bercakap dan pada perkara sia-sia, dia kena ada apa? Dawamu zikir. Dawamu zikir ni kita kena ganti dengan zikir. Zikir tak ada had. Boleh banyak. Nampak tak? Dia walaupun tak cakap banyak, tapi zikir dia banyak. Baca Quran, ya. Mengambil masa sampai 2-3 jam baca Quran. Sehari dia guna untuk 2 jam untuk baca Quran. Untuk Allah, Quran 2 jam. Dia bagilah 2 jam tu. Pagi dia ambil 20 minit, setengah jam. Saat ni tengah hari ambil setengah jam, petang ambil setengah jam. Nampak tak? Lepas Aisyah ambil setengah jam. Cantik lah. Jadi 2 jam sehari. Nampak tak ya? Bukan dia baca sekaligus. Ya. Baca lagi dalam sembahyang, ya. Nak tidur lagi baca lagi surah Al-Mulk, surah Alif Lam Mim, Sajadah, 2 surah baca sebelum tidur. Nampak tak? Ini perlu. Nampak tak? Dah. Ini dipanggil dawamu zikir. Itu orang tarekah kena buat benda ni. Orang tarekah kena buat benda ni, nak masuk tarekah tapi tak faham benda macam mana. Itu kena tahulah, dia kena ada ilmu baca Quran. Dia nak baca macam mana? Dia kena ada ilmu zikir, nak zikir apa? Ya. Ini kena faham. Jadi maknanya banyak benda. Sebab tu orang nak tarekah ni dia kena ada ilmu syariat. Ilmu mesti luas. Ilmu asas mesti ada, ya. Baru sesuai. Kalau tidak, tak boleh. Itu lagi. Kemudian dia ambil lagi di antaranya disebut sebagai apa nama? Zikir ni banyaklah. Zikir ni dalam ilmu tarekah ditunjuk zikir banyak bab zikir. Ada zikir di syughlin nafs, la ilaha illallah, zikir di syughlil qalb, dalam hati juga, zikir di syughlil hal, zikir li syughlil ibarah, zikr li syughlil mirat, zikr li syughli istilahi, zikrul ismi. Masya-Allah, semua ni saya tak pernah ajar lagi ya. Kena abang banyak nak mengaji, bukan sikit. Tak pernah dedah ni orang pening. Tak difaham kan. Tapi cuma kita habaq asas dia, prinsip tu, ilmu tu ada ya. Macam mana kita nak zikir? Itu antaranya yang didedahkan ilmu tarekah tuan-tuan ya. Orang tarekah kena tahu semua ni, baru dia dapat menguasai satu jalan yang sempurna kepada Allah. Ada dalam kitab-kitab Imam Ghazali dah sebutlah
Imam Ghazali dah sebut lah, ya. Kita ringkaskan begitulah, sambung kita lagi insya-Allah. Sikit lagi, ya. Sikit lagi insya-Allah. Dan apa hukum bersifat sabar ketika kita disakiti oleh orang, iaitu dengan tidak membalasnya? Orang boleh sakit hati kita, nampak? Kita tak balas, sabar, jangan balas, biar kita kat dia, nampak? Sampai macam-macam cabaran menjakit kita dia, nampak? Itu penting tu. Dia kata apilah, nampak macam mana dah. Tak lawan, boleh tak? Itu nak kena sabar, ya. Sampai mencabar kita tu, ya. Sabar. Susah lawan. Kalau kita lawan jadi masalah, bertambah lagi banyak. Kena sabar. Nak sabar tu lah susah kan. Orang kata macam-macam, orang buat macam-macam ke kita, sabar je lah. Sabar je lah. Orang tak reti kata, hang senang lah kata sabar. Kena kat hang orang tahu. Ini orang tak sabar cakap tu. Kita nasihat dia suruh sabar, sabar je lah. Tak apalah. Biar lah kat mereka buat. Besok ni Allah adalah masa ketika semua tu Tuhan perhati, ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah merhatikan, awas apa yang diamalkan oleh hamba-hamba dia. Jangan bimbang, ya. Allah tahu sendirilah mengadili, sebab Allah Maha Adil. Kita duk minta seorang sembahyang kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masuklah tu. Jangan bimbanglah. Akan bantulah, Tuhan akan tolong kita. Itu paling penting, kita nak berkira. Jadi makanya kita kena samat sunat. Bila kita nak balas habis, Rasulullah SAW ni Abu Bakar As-Siddiq, masuk satu perempuan, ya, perempuan tu Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Dia punya marah kat Abu Bakar As-Siddiq sebab Abu Bakar As-Siddiq duk bantu Rasulullah, nampak tak? Bertahankan Rasulullah, nampak tak? Dia masuk tu, dia punya duk maki hamun dekat Abu Bakar As-Siddiq ni, ya, macam-macam dia kata kat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tak senang. Akhirnya sampai tahap ngamaknya Abu Bakar Siddiq pun tak boleh tahan kot lah. Aku nak kena balas juga, jawab dia ni melampau duk pelan. Abu Bakar angkat badan dia, belum cakap lagi, baru angkat dia, Nabi bangkit keluar, Nabi jalan keluar. Abu Bakar pun tak sempat lah nak keluar lagi, cuma dia gerak nak, dia pun ikut Nabi. Ya Rasulullah, tadi kita duduk diam, sama-sama kita diam, Tuan pun diam, ya, saya pun diam. Tapi bila saya cadang nak balas balik, saya angkat, Tuan jalan keluar. Kenapa? Ketika hang diam tu, malaikat penuh keliling kita, duk minta rahmat kat kita, minta ampun kat kita, tahu tak? Ya. Tapi bila hang niat nak balas, suasana jadi bau busuk. Keliling kita sudah bau busuk. Maka aku keluar, malaikat pun keluar, aku kena keluar. Itu dia, nampak? Dia faham, Bila kita diam, kita tak balas, kita boleh diam, tunggu dengan sabar tu, kita dikelilingi oleh para malaikat. Keadaan dia harum. Ini orang tak bau, ya. Harum tu, nampak? Harum tu akan bau ketika kita mati. Ketika kita mati akan datang bau tu, nampak? Itu rahsia dia. Tapi bila kita ada niat nak balas, suasana jadi busuk. Keliling kita bau busuk juga. Malaikat lari keluar busuk. Maka tu rugilah kita. Itu sebabnya rahsia yang kata kenapa kita elok sabar, ya, bila orang buat kita tahan. Sabar. Ya. Bukan kita sabar tu jatuh hidung kita kan. Kalau tabuk hidung tak apa. Ya. Apa pun tak ada kan? Ya. Tak iya benda kan? Tinggal lagi kita tak nampak rahsia. Kita cerita sikit rahsia tu, ya, yang kita nampak lihat. Baik. Kemudian kata lagi, apa hukumnya bersifat sabar ketika kita dizalimi oleh orang, iaitu dengan tidak membalasnya? Ini lagi teruk kena zalim, kena buang kerja, kena buang itu, kena buang. Ya. Hukumnya adalah sunat, bukan wajib, sunat. Kita nak lawan balik boleh. Orang zalim kita boleh lawan balik, boleh. Nampak tak? Tapi sunat kalau kita sabar. Ya. Ya, dia buang kerja, kita tak kena tempat, bolehlah kita majukan kepada pihak berkenaan kan. Ambil balas, ya. Cari lawyer ke cari apa ke, lawan balik. Boleh lawan balik. Tapi kalau kita tak buat benda tu, semua kita diam, sabar, itu dapat pahala sunat.
Ya. Apakah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang sabar? Allah berjanji akan mengurniakan pahala yang amat besar kepada mereka. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar pada ayat 10 yang berbunyi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cantik kata Allah. Innama, hanya sahaja. Di sini ada rahsia. Dalam kita bahasa Arab namanya adatul hasar. Adatul hasar dia kata. Tidak ada lagi pasal lain, melainkan itu aja, semata-mata itu aja Tuhan kata. Bukan ada sebab lain, bukan ada kerana lain, bukan ada alasan lain. Hanya sahaja orang-orang yang sabar itu kata Allah, maka akan disempurnakan pahala dengan tidak ada dikurang, melainkan tidak ada dikira. Pahalanya banyak sekali akan dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Besok kita nampak. Sebab semua kita akan kembali pada akhirat. Ya, di dunia kita tak ambil balas, kita tak balas kezaliman dia. Kita rugi dunia sikit aja lah, sikit di dunia memang kita kena tinggal pun. Sama ada kita balas atau kita tak balas balik, memang kita kena tinggal dunia, faham? Tapi di akhirat besok kita akan dapat. Ya, segala apa yang dizalimi pada kita itu semuanya kita akan dapat balik, bahkan lebih daripada apa yang kita tak duga. Nampak tak? Macam orang apa? Orang mengumpat. Orang mengumpat kat kita lah. Mengumpat yang tak berhenti-berhenti mengumpat dengan kita, betul tak? Ya, kita tak ambil balas. Biar kat dia, nampak tak? Ya. Nanti di akhirat besok dia tak ada apa-apa. Semua kebajikan dia buat di dunia, pahala-pahala kebajikan yang dia pernah buat di dunia akan dipulang, dibagi kepada kita seluruhnya. Nampak? Muflislah dia di akhirat. Nampak? Dan kita akan disuruh ambil balas. Nak balas dah. Tapi dengan kerana kita tengok pahala sampang kita tu begitu punya banyak, kita akan sedia memaafkan dia balik. Nampak? Ya Allah Tuhan, aku maafkan dia lah. Nampak? Pasal apa? Nilai kebajikan pahala yang kau bagi kepada aku di akhirat ni tak dapat dibayangkan, begitu tinggi sekali. Nampak? Kerana aku sabar aja. Tinggal kita tak kata kalau dia umpat lagi banyak lagi baik, aku dapat pahala lagi banyak. Tak kata begitu aja. Nampak tak? Tapi kita sudah dapat melihat seni pahala yang banyak di akhirat esok, sehingga kita sedia memaafkan dia balik. Nampak tak? Tuhan tanya kat dia, macam mana? Sekarang pahala hang dah banyak dah, hang nak ambil tindak balas kat dia lagi ya? Nak hukum dia? Aku nak hukum ni. Neraka dah ada peruntukan untuk dia. Kita tak bayar dah Allah. Dah pahala dah banyak. Yang duk ada ni pun makan tak habis, pahala banyak. Maka tu ampunlah kat dia sama. Dapat pahala lagi sebab kita ampun dia. Masya-Allah, subhanallah. Inilah kelebihan yang Allah Taala bagi kepada kita di akhirat besok. Jadi kita kena ambil kira lah. Kemudian apakah kelebihan orang yang sabar itu? Kelebihan orang yang sabar itu adalah seperti berikut. Yang pertama, ia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah seperti firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ringkas ayat ni, di hujung ayat dia ambil ni, ya. Sabarlah kamu kerana Allah Taala beserta dengan orang-orang yang sabar. Beserta ni makna kata pertolongan Allah sentiasa ada pada orang yang sabar, ya. Ia mendapat ampunan, rahmat serta petunjuk daripada Allah seperti firman Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 157 berbunyi, ulaika alaihimus salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah kata Allah, orang-orang yang sabar itu dikurniakan kepada mereka keampunan daripada Allah dan dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah. Kalau dapat rahmat Tuhan, boleh masuk syurga. Itu jawabnya. Rahmat Allah tu kita dapat, boleh masuk syurga. Nampak? Orang sembahyang 4 rakaat sebelum asar, sebelum fardu asar, barang siapa sembahyang 4 rakaat, kata Nabi, dirahmati Allah akan orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Nampak tak?
4 rakaat tu kalau Allah terima sembahyang tu, Allah bagi rahmat tu masuk syurga. Itu dia. Nampak tak? Sunat asar tu akan membawa kita kepada syurga. Masya-Allah. Ada tinggi 4 rakaat ya, bukan 2 Sunat asar mesti 4. Bukan 2. Jangan pergi buat 2 lah ha. 2 tahiyatul masjid boleh Masuk masjid buat 2. Itu tahiyatul masjid lah. Nampak? Sunat asar tak ada 2, 4. Faham ya? Itu kena faham tu. Dan yang ketiga, banyaklah ia mendapat balasan lebih baik daripada Allah seperti firman Allah Taala dalam surah An-Nahl wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pasti kami, kata Allah, membalas akan orang-orang yang sabar itu dengan memberikan pahala kepada mereka yang mana pahala itu terlebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Itu dia. Nampak? Semuanya pasti confirm ya. Banyak lagi. Dan ia jadikan imam memberi petunjuk seperti firman Allah, wa ja'alna minhum ummatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan daripada kalangan mereka imam-imam yang beri petunjuk dengan perintah kami tatkala mereka itu bersifat sabar. Itu dia. Ialah yang kelima, orang yang beriman seperti sabda Rasulullah, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh daripada iman. Dan seterusnya kata Rasulullah lagi, dia mendapat seorang yang memiliki perbendaharaan syurga seperti sabda Rasulullah, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Yang maksud adapun sabar itu ialah salah satu daripada perbendaharaan syurga. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.